Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Dr. Anas dan siapa saja yang menonton video ini. Kami akan membentangkan tajuk hubungan antara manusia dan agama. Saya akan mulakan pembentangan kami dengan pengenalan. Manusia dapat dihuraikan oleh dua sudut istilah, iaitu etimologi dan terminologi. Yang pertama ialah etimologi. Istilah manusia berasal daripada perkataan manu yang berasal dari bahasa Sanskrit dan mens dari bahasa Latin. Perkataan ini membawa maksud berfikir, berakal budi ataupun makhluk yang berakal budi. Dari sudut terminologi pula, istilahnya ialah manusia sebagai gagasan realiti kelompok atau seorang individu. Manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal budi, insan, orang, ini merujuk daripada Kamus Dewan. Manusia juga adalah homo yang mempunyai budi, animal rational, iaitu binatang yang berfikir. Pada bahagian agama pula, ianya dibahagikan kepada dua sudut, iaitu sudut bahasa dan sudut istilah. Untuk bahagian bahasa, agama diambil daripada bahasa Sanskrit yang bermaksud agama ataupun tradisi. Ejaan agama terbahagi kepada dua, ianya terpisah kepada dua, iaitu a bermaksud menuju dan gama bermaksud pergi pada kata dasarnya. Agama ini juga merujuk kepada karya suci yang diturunkan. Untuk istilah pula, dari sudut istilah, agama ialah kepercayaan kepada Tuhan, sifat-sifat serta kekuasaannya dan penerimaan ajaran dan perintahnya oleh setiap manusia. Kajian literatur. Konsep manusia dan agama dalam perspektif Al-Quran. Pertama, bertakwa kepada Tuhan, iaitu lakukan segala perintahnya keseluruhannya kerana dia telah mencipta manusia. Kedua, penciptaan manusia oleh Allah Ta'ala, iaitu Allah telah mencipta manusia dengan sempurna dari dua unsur, iaitu unsur rohani, roh dan jasmani, jasad. Ketiga, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, iaitu khalifah untuk memimpin manusia ke jalan yang benar. Pada bahagian analisis dan perbincangan pula, kami menganalisis dan membincangkan tentang setiap manusia mempunyai agama masing-masing. Seperti yang kita tahu, di dunia ini terdapat banyak agama yang kita tahu. Sebagai contohnya, Islam, Kristian dan Buddha. Dan ketiga-tiga agama ini mempunyai kepercayaan masing-masing. Sebagai contohnya, Islam percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Kristian percaya bahawa Yesus adalah Tuhan ataupun anak kandung Tuhan, manakala Buddha bertujuan untuk menamatkan segala kesengsaraan di dunia ini. Seterusnya, kami juga membincangkan tentang nilai sekularisme yang berlaku pada zaman ini, iaitu manusia yang mengaku tiada agama dan tidak percaya akan Tuhan. Dan nilai ini menimbulkan fenomena di mana beragama tapi tidak bertuhan. Seterusnya, seperti yang kita tahu, agama Islam adalah agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana setiap manusia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ianya bertujuan, dan penciptaan ini bertujuan untuk manusia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menuruti segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, kesan dari nilai sekularisme boleh menjadi punca pemisahan jiwa antara manusia. Contohnya, longgarnya hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia merupakan makhluk yang mulia yang dicipta oleh Tuhan. Ia dapat dilihat dalam surah Al-Isra ayat 70 yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik, serta kami telah lebuhkan mereka dengan selebih-lebihnya
atas banyak makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan. Terdapat 3 elemen dalam diri manusia, iaitu hati, akal dan nafsu. Elemen-elemen ini memainkan peranan yang penting dalam mengawal diri setiap manusia. Kesimpulan yang kita dapat daripada tajuk konsep manusia dan agama ini adalah kita sebagai manusia perlulah percaya dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan kita dengan sempurna. Di dalam kajian juga sudah tertulis bahawa kejadian manusia adalah sesuatu yang mulia. Tetapi terdapat segelintir manusia yang tidak pandai bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Sebagai contoh, mereka memandai-mandai menukar rupa dan bentuk badan mereka. Mereka juga sanggup mengambil risiko semata-mata untuk kelihatan cantik. Seterusnya, kita perlu mengetahui bahawa manusia, agama, Islam adalah sesuatu yang berkait rapat. Ketiga-tiga perkara ini adalah penyumbang besar dalam membentuk generasi yang akan datang. Kewujudan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini adalah sangat penting kerana mereka yang akan memimpin umat manusia ke jalan yang benar. Jadi, bagaimana mereka akan memimpin umat manusia ke jalan yang benar? Mereka perlulah memimpin dengan berlandaskan 2 sumber, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, kita perlu mengetahui bahawa Islam adalah agama yang benar. Jadi, kita perlulah menyeru kepada semua umat manusia supaya percaya dengan agama Islam. Disebabkan banyak agama yang wujud di dunia ini, jadi kita perlulah lebih berhati-hati supaya tidak terpesong disebabkan iman dan akidah yang tidak kuat. Akhir sekali, kita perlulah mengetahui bahawa kesenangan yang dialami oleh orang bukan Islam adalah kesenangan di dunia semata-mata. Allah tidak akan memberi balasan kepada orang bukan Islam di dunia, tetapi Allah akan membalas mereka di akhirat kelak. Oleh itu, kita sebagai umat Islam perlulah berasa bersyukur dan mereka sepatutnya berasa takut dengan balasan yang dikenakan di akhirat nanti.